Saudara, tsunami yang melanda Lautan Hindi pada 2004 memusnahkan kira-kira 139,000 buah rumah di lebih 10 negara. Di Sri Lanka, projek perumahan yang dibangunkan untuk mangsa tsunami hanya diserahkan kepada para penerimanya 15 tahun selepas selesai dibina. Dalam bahagian ketiga dan terakhir siri laporan khas sempena 20 tahun bencana tsunami, koresponden CNA Saiful Bahri Ismail meninjau apakah masalah projek itu serta mengimbas kembali bencana kereta api paling buruk dalam sejarah negara itu. Pesisir pantai Colombo nan indah terbentang sejauh mata memandang. Ibu kota Sri Lanka ini terletak di pantai barat dan terselamat daripada kemusnahan yang menimpa akibat gempa bumi dan tsunami yang melanda 20 tahun lalu. Pada 26 Disember 2004, pantai timur dan selatan Sri Lanka dibadai tsunami yang tercetus akibat gempa bumi kuat berukuran 9 pada skala Richter yang berjarak lebih 1,700 km di Pulau Sumatera, Indonesia. Ia mengambil masa kira-kira 2 jam untuk gelombang tsunami tiba di Sri Lanka meragut nyawa lebih 30,000 orang. Bencana itu juga menyebabkan tragedi kereta api terburuk dalam sejarah. Kereta api itu terpaksa berhenti di Kampung Peralia apabila landasan ditenggelami air berikutan gelombang tsunami pertama. Kemudian ombak kedua dan yang lebih besar melanda kawasan pantai sekaligus menghempas kereta api berkenaan. Air mula membanjiri gerabak yang penuh sesak dan para penumpang mula panik apabila paras air meningkat. Ramai yang cuba memanjat ke atas bumbung. Beberapa minit kemudian, gelombang ketiga dan terbesar melanda, menghanyutkan gerabak dan menenggelamkan ramai penumpang yang masih terperangkap. Penduduk yang tinggal di rumah-rumah setinggan berhampiran pantai adalah yang paling teruk terjejas oleh tsunami. Lebih 80,000 rumah musnah dan lebih 1,000,000 orang kehilangan tempat tinggal di Sri Lanka. Lantas membina semula rumah adalah salah satu keperluan paling mendesak dalam proses pembinaan semula. Kompleks perumahan di Sinigama di pantai selatan Sri Lanka ini adalah hasil sumbangan wilayah Victoria di Australia. Champa ialah seorang mangsa tsunami dan penerima manfaat projek tersebut. Saya dan keluarga saya diberi rumah ini. Pada masa itu, ia seperti mendapat sebuah istana kerana sebelum ini kami menumpang di rumah orang lain. Oleh itu, apabila kami diberi rumah ini, kami berasa sangat gembira. Ya, seperti kami menerima istana terbaik di dunia. Namun, tidak semua projek perumahan berjaya. Hamida ialah penerima skim perumahan di Norocolai di daerah Ampara, salah satu kawasan yang paling teruk dilanda tsunami. 20 tahun sejak tsunami melanda, beliau yang kini berusia 62 tahun masih belum terima rumahnya. Kami berharap untuk mendapatkan rumah. Mereka masih belum lagi memberikan kami rumah itu. Walaupun selepas 20 tahun, mereka tidak memberikan kami rumah. Sepanjang 20 tahun ini, anak-anak saya banyak menderita. Keadaan kami masih seperti ini hari ini. Awal tahun ini, kru CNA mengunjungi kompleks perumahan Norocolai berdekatan sebuah ladang tebu terpencil dan terpaksa membuat penggambaran secara tersembunyi kerana sensitiviti. Terdapat 500 rumah di kompleks yang dibiayai Kerajaan Arab Saudi pada 2009 untuk membantu keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat tsunami 2004. Pengagihan rumah-rumah itu digantung oleh mahkamah atas sebab politik perkauman. Hanya Oktober lalu, pihak berkuasa Sri Lanka akhirnya mengeluarkan arahan untuk menyerahkan rumah-rumah tersebut kepada para penerima yang layak. When you go to an area and are going to start a project, you should understand the culture, the diversity, and the nature of the area. So that kind of transparency and interaction was not here. All of a sudden you start huge project in an area and there are doubts from people because this in Sri Lanka, this post-war politics is highly polluted with this ethnocentric politics.
Pertubuhan sivil Foundation of Goodness cuba menjauhkan diri daripada politik perkauman dan sebaliknya memberikan bantuan sama rata kepada semua pihak. Sejak tsunami melanda, yayasan itu sudah bantu membina sekitar 1,000 rumah yang dibiayai oleh penderma. Kushil yang merupakan pengasasnya berkata, gelombang kemusnahan tsunami disusuli gelombang ihsan oleh masyarakat tempatan dan luar negara yang menderma dengan murah hati. When someone gives unconditionally, they don't expect anything in return. But we still, go back and tell them what we did with their generosity. But on the other hand, when someone expects us to deliver something, we deliver it beyond what they expected. It's other people's money. So you've got to make sure that, your accountability is at a different level. Tsunami yang melanda Lautan Hindi pada 2004 merupakan satu peringatan bukan sahaja untuk negara-negara yang terjejas oleh bencana itu, tetapi juga untuk masyarakat di seluruh dunia. Bahawa tiada kuasa yang dapat mengubah ketentuan alam. Sedang kita menikmati keindahannya, perlu juga beringat akan amarahnya. Saiful Bahri Ismail untuk Berita Mediacorp, Colombo, Sri Lanka.